Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita berjumpa semula dalam kelas kita kali ini dalam tajuk masa dan waktu. Sebelum ni, dalam kelas yang sebelum ni kita telah belajar mengenai masa 24 jam. Hari ini kita pergi ke subtopik seterusnya, iaitu tempo. Kita nak menghitung tempo mengikut unit masa. Right? Betul seperti mana yang kita semua tahu, bila cakap unit masa ni, kita ada banyak unit masa, seperti kita ada minit, ada jam, kita ada hari, kita ada bulan, dan kita ada tahun, dan seterusnya. Dekad, abad. Alright, hari ini kita nak belajar macam mana kita nak menghitung atau mengira tempoh masa, tempoh mengikut unit masa. Alright, kita teruskan bagi contoh yang pertama. Contoh yang pertama, Semita dan bapanya menaiki bas di Tanjung Malim. Perak pada pukul pada jam 09.30. Alright. Mereka dijangka tiba di Batang Kadi, Selangor pada jam 10.15. Jam 10.15. Berapa lamakah masa perjalanan mereka? Ni yang kita nak kira. Kita nak kira, alright, berapa lamakah masa perjalanan mereka? Daripada Tanjung Malim. Dia daripada Tanjung Malim ke Batang Kadi. Berapakah tempoh masa yang diambil? Jadi ini kita mulakan yang paling mudah. Iaitu mereka bergerak daripada Tanjung Malim pada jam 9.30, jam 09.30. Dan mereka tiba di Batang Kali pada jam 10.15. Jadi tempoh perjalanan mereka daripada Tanjung Malim ke Batang Kali boleh dikira mengikut contoh yang tunjukkan. Dikira minit. Kita tahu daripada satu nombor ke satu nombor, tempoh masa ialah 5 minit. Alright. So kita kira 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Maksudnya tempoh perjalanan mereka ialah 45 minit. Atau kita boleh kira, ada berapa nombor di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita kira pada nombor 7. Apa dia silap sini 5 minit, kita kira pada 7. Ada 9 nombor, kita darabkan dengan 5 minit sama dengan 45 minit. Alright. Ini ialah yang paling mudah lah. Ini dia tidak melibatkan jam, hari, bulan dan tahun. Dia lebih daripada minit dan tidak melepasi 60 minit atau kurang daripada sejam. Alright. Jadi ini kita boleh kira terus melalui kiraan jam ataupun kiraan jam lah. Yang kita kira daripada jam ni, kita kira 5, kita ikut kiraan 55, ataupun kita dah ambil berapa lah nombor yang selepas nombor mula 7, 8, 9, 10 ni sampai ke nombor 3, kita darabkan dengan 5 minit. Alright. Maksudnya perjalanan mereka mengambil masa selama 45 minit. Itu ialah contoh yang pertama. Mudah. Kita pergi yang contoh yang kedua. Hari Kebangsaan Malaysia. Hari Kebangsaan pada tahun 2016 jatuh pada hari Rabu. Tengok ni. Kita bulatkan sikit. 31 Ogos. Minggu kelima dalam bulan Ogos.
Hari Malaysia pula jatuh pada hari Jumaat, minggu ketiga dalam bulan September. Okey, ini ialah Ogos. Tengok ni, ini Ogos. Ini Ogos. Ini ialah September. Alright. Okey, hari kebangsaan jatuh pada 31 Ogos, manakala hari Malaysia jatuh pada 16 September. Okey. Soalannya, apa hendak soalan? Berapakah tempoh dalam hari dan minggu? Okey, dia nak hari dan minggu di antara kedua-dua peristiwa ini. Okey, maknanya dia nak dalam hari dan minggu jarak antara daripada 31 Ogos sehingga 16 September. Okey. Kita ada beberapa cara untuk kita kira. Okey, saya ada dua cara lah. Saya terangkan dua cara. Yang pertama, kita boleh kira terus daripada kalender. Alright. Kita senang, kita tengok kalender kita. Kita ada kalender Ogos dan kita ada kalender September. Alright. Okey. Kalender Ogos. Okey, kita mula dengan 31 hari bulan. Kita kira, kita ingat satu minggu sama dengan 7 hari. Okey, ini ialah fakta asas. Jadi kita boleh kira 7-7. Okey, kita mula daripada 31 Ogos. 1, itu kita bagi September. Lepas 31 Ogos, 1 September kita 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ini 7 hari. Alright. Tersambung. 1, 2, kita kira semula 3, 4, 5, 6, 7. Okay, lagi 7 hari. Dan daripada 13 bulan ni, kita kira lagi nak sampaikan ke 16 bulan September. 1, 2, 3. 3 hari. Oleh sebabkan soalan ni ialah dalam minggu dan hari, maknanya kita tahu daripada 31 Ogos sehingga ke 6 September ini ialah 7 hari, bersamaan dengan 1 minggu. Okey. Jadi 7 hari bulan September sehingga 13 September ialah 1 minggu. Dan bakinya daripada 14 September sehingga ke 16 September ialah 3 hari. Jadi keseluruhannya kita ada 2 minggu dan 3 hari. Alright. Okey, itu yang mudah. Okey. Jadi ini ialah kiraan untuk hari tempoh masa antara 31 Ogos hingga 16 September. Okey. Ini kita boleh kira terus daripada kalender. Kita tandakan kiraan 7-7. Maknanya 7 1 minggu, 7 hari lagi, 1 minggu lagi, dan bakinya 3 hari ni kita dekat 3 hari. Jadi jawapannya ialah 2 minggu 3 hari. Okay, itu ialah contoh kedua. Okay, contoh yang ketiga, kita bagi ke kadar gerak masa yang lebih besar. Alright. Okey. Kita baca sini contohnya. Contoh soalan ni. Puan Malia akan berkursus dari 4 Mac 2016 hingga 5 Mei 2016. Okey. Tengok. Mac, saya guna highlight di sini. Mac dan Mei. Ini ialah kiraan mengikut bulan. Okey. Satu kadar tempoh yang agak panjang. Okey, berapa lamakah dia akan berkursus? Nyatakan tempoh itu dalam, pertama dia nak dalam hari, kedua dia nak dalam bulan dan hari. Okey. Dalam keadaan ini, alright, kita kena tengok balik kalender. Mana tu kita lihat pergerakan masanya. Okey. Okey, pada bulan Mac dia bermula daripada 4 Mac. Okey, 4 Mac di sini. Alright. Sehingga bulan Mei 5 hari bulan. Okey, kita dah dapat tarikh mula. Ni dipanggil tarikh mula. Pada bulan Mac ni dipanggil tarikh mula. Dan 5 Mei ia dipanggil tarikh tamat.
Alright. Jadi kita nak hitung daripada tarikh mula hingga tarikh tamat, berapakah tempoh masa dalam hari dan dalam bulan dan hari. Okey. Kita mulakan dengan bulan Mac. Sehingga daripada 4 hari bulan, daripada 4 hari bulan ni sehingga 31 hari bulan, kita ada berapa hari, kita kira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 hari. Hanya dalam bulan Mac ini, daripada 4 hari bulan ke 31 hari bulan, dia ada 28 hari. Alright. Yang kita pindah ke bulan seterusnya, iaitu bulan April. Bulan April ialah bulan penuh. Maknanya bukan bulan penuh lah, maknanya Puan Malia ni berada dalam kursus ni penuh 1 bulan. Dia jadi dalam bulan April dia tak ada 30 hari, kita ambil terus 30 hari. Dan kita pindah ke bulan seterusnya, Mei, iaitu bulan akhir untuk Puan Malia berkursus. Kita kira bagi hari yang tertinggal sehingga tamat tempoh Puan Malia berkursus, iaitu 1 2 3 4 5. Jadi ada 5 hari. Ini kalau kita tambahkan semua sekali, 28 hari tambah 30 hari tambah 5 hari, kita tambahkan semua bersamaan dengan 63 hari. Jadi bagi A hari, maknanya Puan Malia dia akan berkursus selama 63 hari. Ini untuk kiraan hari. Macam mana pula kalau kita nak kira bulan? Yang saya tunjukkan tadi ialah kita nak kira untuk menghitung bilangan hari. Tempoh masa dalam hari. So daripada tarikh hari, tarikh mula hingga tarikh tamat ni kita ikut hari. Mac daripada 4 hari bulan sampai 31 hari bulan ada 28 hari. April daripada 1 hari bulan hingga 30 hari bulan kita 30 hari. Dan Mei baki tempoh masa untuk Puan Malia berkursus ni ada baki lagi 5 hari. Kita ambil 5 hari dan keseluruhannya ialah 63 hari. Itu ialah untuk hari. Bagaimana kita nak mengira dalam bulan dan hari? Saya padam dulu. Kita dah selesai untuk kira hari. So kita pergi ke macam mana kita nak mengira dalam tempoh bulan. Alright. Mudah saja. Untuk mengira bulan, kita perlukan tarikh pada hari mula, tarikh pada bulan pertama ni, sehingga tarikh ke bulan-bulan yang seterusnya. Contoh, Puan Malia akan berkursus bermula pada 4 hari bulan. Ini 4 hari bulan. Alright. 4 hari bulan Mac sehingga 3 hari bulan April kita kira 1 bulan. Right. Jangan kira 4 ke 4. Kenapa kita tak kira 4 ke 4? Kita kira, kalau kita kira secara manual, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. Maknanya sampai dekat 3 hari bulan ni dah kira 31 hari. Kalau kita ambil 4 bulan, dia akan jadi 32. Bulan 31 masa 30 hari. Kita tak boleh kira 32. 32 tak kira bulan, kita dah kira 31 bulan 1 hari. Jadi kita kira daripada 4 hari bulan sehingga 3 hari bulan ni 1 bulan. Alright. Jadi itu untuk bulan yang pertama. Kita ambil bulan yang kedua pula. Kita ambil bermula pada 4 April. 1 2 3 4
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alright? Right. Okay. Okay. April ada 30 hari. Jadi kita akan kira daripada April ke Mei ni 30. March ada 31 hari. Jadi March ke April kita kira 31. Okey, ingat bulan berbeza. March 31 hari, April 30 hari. Jadi pada March ke April kita kena kira 31 hari. Pada April ke Mei kita kira 30 hari mengikut bulan masa hari pada bulan Mei. Bulan April. Jadi daripada 4 April ke 3 April ni dikira 1 bulan. Okey. Jadi sekarang kita kira baki yang tertinggal. Okey, daripada dalam bulan Mei ni baki yang tinggal ialah 1, 2. Maknanya tinggal lagi 2 hari. Jadi kalau kita gabungkan semua sekali di antara bulan 1 bulan, 2 bulan, 2 hari. Maknanya keseluruhan jawapannya ialah untuk B ialah 2 bulan, 2 hari. Alright. Okay. Ingat kita kira bulan mengikut tempoh hari pada bulan tersebut. Saya ulang sekali lagi. March ada 31 hari. Maknanya kita kena kira daripada March ke April ialah 31 hari. Daripada 4 March sehingga ke 3 April dikira 31 hari. Okey. Tapi April ada 30 hari. Jadi daripada 4 April sehingga ke 3 April 3 Mei ni dikira 1 bulan 30 hari. Okey. Dan Mei ada baki 2 hari sama dengan 2 hari. Okey. Jadi pada bulan ni ialah 2 bulan 2 hari. Jadi untuk hari kita kira seluruh hari daripada 4 hari bulan April, March sehingga 5 Mei 63 hari. Ini ialah contoh yang ketiga. Okay. Kita pergi contoh yang keempat. Okay, ini kita melibatkan tahun. Okay, melibatkan tahun. Satelit Temis dilancarkan oleh NASA pada 17 Februari. Okay, 17 Februari 2007 untuk mengkaji tenaga yang dikeluarkan oleh magnetosfera bumi. Tempoh misinya selama 7 tahun, 7 bulan, 11 hari. Bilakah satelit itu akan tamat? Okey, ini mudah. Kenapa saya cakap mudah? Dia dah bagi tempoh masa. Jadi kita nak tahu bila dia tamat saja. Okey. Yang paling senang kita buat satu kotak. Okey, kita ada tahun, kita ada bulan dan kita ada hari. T untuk tahun, B untuk bulan, H untuk hari. Saya tak okey. Baik. Saya ringkaskan. Jadi satelit ini dia mula dilancarkan pada 2007 bulan Februari. Bulan itu bulan 2, 17 hari bulan. Dan dia mengambil masa selama 7 tahun 7 bulan 11 hari. Jadi bila tarikh tamatnya kita just tambahkan keseluruhannya. Right. 2007 tambah 7 saya ingat samanya 2014. 2 tambah 7 sama dengan 9. 17 tambah 11 sama dengan 28. Jadi keseluruhan bila satelit itu akan ditamatkan, kita gabungkan balik semua bersamaan dengan 28 September
Itu bulan 9 ya. Bulan 9 Disember 2014. Itu saja. Sudah. Dia dah bagi tempoh masa. Dia dah bagi tempoh masa ni. Cuma kita nak tengok, kita nak hitung dan kita nak kira bilakah satelit ini akan ditamatkan. Waktu ditamatkan. Jadi kita ambil tahun dilancarkan dan bulan dilancarkan dan hari yang dilancarkan, kita tambahkan dengan tempoh masa yang telah diberi. Alright. Okay, itu ialah contoh yang keempat. Okay. Kita bagi ke contoh yang kelima. Okey, contoh yang kelima ini besar sikit. Ada sedikit ini ada sedikit yang kita perlu fokuskanlah supaya awak jangan keliru. Okey. Kenapa saya cakap ada fokus sikit? Sebab dia melibatkan dua masa yang panjang, ada masa dan ada masa jam dan minit. Okey. Alright. Okey, tengok kita baca soalan dulu. Sally menaiki bas ekspres pada jam 22.30 dari Kuantan ke Kota Baru. Tempoh perjalanannya ialah 5 jam 15 minit. Nyatakan waktu dia tiba di Kota Baru. Okey. Lihat contoh yang tunjukkan kat sini. Cara pertama, kita buat tempoh masa. Okey. Kita boleh buat tempoh masa bermula pada masa mula, iaitu 22.30 sehingga tempoh masa ni. Alright. Jadi kita kira 22.30 sehingga 23.30 dipanggil 1 jam. Okay. Jadi kita punya perlu kira berapakah sengkak masa daripada 22.30 sehingga genap 5 jam 15 minit. Alright. Ia mula 22.30 sehingga 23.30 dipanggil 1 jam. 22.30 sehingga 00.30 1 jam. Okey, 00.30 sehingga 01.30 dia 1 jam lagi. Dan 01.30 sehingga 02.30 tambah lagi sejam. Dan akhir sekali, jam yang terakhir, jam yang kelima, 03.30 1 jam. Yang ni daripada 2.30 bergerak ke 23.30 1 jam. Okey. Jadi dan daripada 23.30 ke 00.30 dia tambah lagi 1 jam. Dan 00.30 ke 01.30 kita tambah lagi sejam. 01.30 ke 02.30 tambah lagi sejam. Dan 02.30 ke 03.30 tambah 1 jam untuk mengenakan 5 jam. Ini semua sekali ialah 5 jam. Alright. Dan berbaki lagi 15 minit. Kita cuma tambahkan daripada 03.30 tambahkan lagi 15 minit. 03.30 kita tambahkan 15 minit. Maknanya waktu tibanya ialah jam. Tambah dulu. Maknanya waktu tibanya ialah jam 03.45. Okey, ini ialah waktu tiba. Okey, kita lihat ni bermula pada 2.30. Kita kena genapkan, kita gerak dia ikut jam. Okey, 2.30 kita gerakkan 1 jam jadi 2.30. Gerakkan 1 jam 0.30. Kita gerakkan lagi 1 jam jadi 01.30. Kita gerakkan lagi 1 jam 02.30. Gerakkan lagi sejam untuk genapkan 5 jam 0.30. Kemudian kita tambah lagi 15 minit yang terakhir, dia akan jadi waktu tibanya ialah 03.45. Okey. Okey, ini cara pertama. Cara kedua, kita genapkan dulu 22.30 ni, kita genapkan jadikan dia 23.00. Dia lebih mudah. Okey, kenapa saya cakap lebih mudah? Okey, kita tengok contoh ni. Okey, bila kita tengok 23 3.30 jadi proposal jadi 11. Okey. Okey, satu daripada sini ke
03.45 dikira 4 jam 45 minit. Macam mana caranya? Okay. Tempoh masanya ialah 15 jam 9 minit. Okey. Okey. Kita tolak dengan 30 minit yang pertama ni. Alright. Jadi tempoh masanya menjadi 4 jam 45 minit. 4 jam 45 minit. So kita akan kira daripada pukul 11 sehingga pukul 3. Ini dipanggil 3 jam. Okey. 1, 2, kita kira, okey, 4 jam. 1, 2, 3, 4 sampai, okey, 4 jam. Dan berbaki daripada 4 jam pukul 3 ni, dari 3, 45 ialah baki 45 minit yang berikutnya. Right? Okey. Saya ulang sekali lagi. Yang ni agak keliru sikit lah. Okey. Alright. Kita genapkan dahulu. Saya ulang sekali lagi. Kita genapkan dahulu 2230 ini kepada pukul 11 malam ataupun 2300. Mana sini. Kemudian kita ambil masa, tempoh masa perjalanan tadi, jam dan minit. Alright. Kita tolakkan dengan 30 minit yang kita dah genapkan tadi. Alright. Okay, kita tahu kalau 15 tak boleh tolak 30. Jadi kita perlu genap, kita perlu ambil jam, ambil sebelah untuk kita pinjamkan daripada jam ke minit. Okey, pada jam ke minit mesti jangan terus letak 1, sebab 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi kita kena tukarkan daripada jam ke minit. Kalau kita ambil satu pada jam, nak bagi ke minit, kita perlu tukarkan kepada bentuk minit. Jadi 1 jam 60 minit. Jadi bila kita ambil 1 jam ke minit, dia akan jadi 75 minit. Jadi 15 tadi, dia akan jadi 75 minit. So kita tolakkan. Jadi 40. Kita kedua sekarang ni kita dah genapkan, kita perlu hitung lagi 4 jam 40 minit. Kita tengok daripada pukul 11 atau 23.00 ni, kita kira 1 jam, pukul 12, 1 jam lagi, pukul 1 pagi, 1 jam lagi, 02.20, dan jam yang keempat, okey, 1, 2, 3, 4, jam keempat pukul 3 petang, 3 pagi, 03.00. Jadi kita anjakkan lagi 45 minit yang terakhir, dia akan bagi 03.45. Okey. Right. Ini ada dua cara yang kita boleh guna. Sama ada awak nak menggenapkan dahulu masa mula dan kita ambil baki yang tu untuk genapkan masa yang seterusnya, atau awak boleh kira satu-satu macam ni. Ini ialah contoh yang kelima. Okay. Kita lihat contoh yang ke-6. Puan Masya tiba di Taipei pada pukul 11.10 AM, pagi lah. Okey, masa perjalanannya melalui Timur Raya dari Kuala Lumpur ke Taipei mengambillah 4 jam 45 minit. 4 jam 3/4 jam. Okey, beliau mengisi minyak kereta dan berehat selama setengah jam. Okey, kita ambil semua data dulu. Bergerak daripada tiba Taipei pukul 11 pagi. Okey, masa perjalanan daripada Taipei KL ke Taipei 3/4 jam. Dan dalam perjalanan tu dia ada rehat setengah jam, 1/2 jam. Jadi pukul berapa? Soalannya pukul berapa dia bertolak dari Kuala Lumpur. Kita nak kira waktu tolak dia, bukan kita nak kira waktu tiba. Kita nak kira waktu dia bergerak dari Kuala Lumpur ke Taipei. Okay. Sebelum kita cari masa tu, kita kena tahu apa yang dipanggilkan suku 3/4 jam, apa yang dipanggil setengah jam. Okey. Ini ialah jam. Okey. Jam kita boleh belah 4. Okey, ini 1/4. 1/4,
1/4, 1/4. Jadi bahasa jam ni kita boleh pecahkan dia. Okey, 1/4 yang pertama dipanggil 15 minit. Okey. 2/4 dipanggil kita kira 30 minit. 3/4 dipanggil 45 minit. Ini ialah potongan jam mengikut suku. Okey, 1/4, 1/4. Kena ingat ni maknanya jawapan ni kalau cakap 3/4 ni 45 minit. 1/2 30 minit. 1/4 sama dengan 15 minit. Okey, kena ingat yang tu. Jadi masa perjalanan ni melalui lebuh raya dari Kuala Lumpur tadi dia 3/4 jam. Maknanya 3/4 jam bersamaan 45 minit. Jadi perjalanannya, tempoh masa perjalanan ialah 4 jam 45 minit. Right. Okey. Kemudian ini waktu perjalanan. Dia ada berehat selama 1/2 jam. 1/2 jam. 1/2 jam bersamaan dengan 24 jam, maknanya 30 minit. Kini waktu perjalanan dia rehat selama 30 minit. So kita nak kira pukul berapa dia mula bergerak daripada Kuala Lumpur. So macam mana kita nak cari waktu bergerak? Dia dah kira data semua. Okey, sorry, kita terlepas satu lagi. Dia sampai ke Taiping pada pukul 11.10 AM, iaitu 11.10 pagi. So data kita dah keluarkan. Jadi kita kira 11.10. Okey, saya lebih suka buat macam ni. Kalau macam ni saya lebih syorkan awak buat dalam bentuk kotak supaya kita tak tertinggal. Okay. Ni ialah jam, ni ialah minit. Jadi waktu tiba ialah 11.10 minit. Alright. Okey. Tempoh perjalanan dia ialah 4 jam 45 minit. Kita kena tolakkan dia. Okay, macam saya cakap tadi, bila kita menolak jam, kita kena macam kita menggunakan konsep yang sama. Bila tolak tak boleh, kita kena ambil sebelah. Tetapi dalam menolak jam, bila kita nak ambil sebelah, kita tak boleh ambil satu. Sebab 1 jam sama dengan 60 minit. Alright. So kita kena tukarkan. Kita ambil sini. Okay, sebelah sini jadikan dia 10. Kita nak ambil 1. Bila kita pindah ke sebelah, 1 jam ni kita kena tukarkan kepada 60 minit. Baru kita tambahkan dengan minit yang ada, dia akan jadi 70 minit. Okey, kena ingat tu baru kita boleh tolak. Okey. Ni jadi 6 1 sini 5 25 minit. 10 tolak 4 sama dengan 6. Okey, 6. Jadi kita dapat pukul 6.25 minit pagi. Atau sorry, bukan pagi, kita letak AM. Tetapi ada lagi, kita belum lagi siap lagi, sebab kita tak kira waktu rehat dia ni. Jadi kita perlu buat satu lagi penolakan. Okey, dulu sebab ni kita kena buat lagi satu pagi penolakan, di mana kita kena tolak waktu rehat dia. Okay, kita tadi dah tolak daripada waktu dia tiba dengan waktu perjalanan dia ialah 6.25 minit pagi. Okay, maknanya kita boleh anggap dia bergerak daripada KL pukul 6.25 minit pagi. Tetapi kena ingat dia ada rehat selama 30 minit. Jadi kita kena tolak lagi 6 jam 25 minit ni. Okay, saya lupa ni jam, ni minit. Dengan 30 minit dia berehat. Tolak lagi 30.
30 minit. Kita tolak. Okay. Bila kita tolak, cara yang sama, 25 tak boleh tolak 30. Kita ambil 1 jam, sini jadi 5. Bila jam ke minit, 1 jam sama dengan 60 minit. Alright. Okay. 1 jam ni kita tukar ber-60 minit, tambahkan dengan 25, kita jadi 85 minit. Baru kita boleh tolak. 5 tolak 0, 5, 8 tolak 5, 3 sama dengan 5. Okay. Ini baru waktu bertolaknya, iaitu dia bertolak dari Kuala Lumpur pada pukul 5.55 PM. Ini waktu dia bertolak. Alright. Okay. Boleh faham ini adalah contoh yang ke-6. Dan contoh yang terakhir, saya besar dulu. Okay. Jadual berikut merupakan tempoh atau waktu berakhirnya suatu pameran sains angkasa. Bilakah pameran itu bermula? Okay, dia dah bagi waktu akhir. Alright. Dan juga tempoh masa. Okay. Jadi kita rujuk soalan nombor, contoh nombor, kita kecil sikit nampak. Okay, ini tempoh masa. Ini tempoh masa yang senang sebab dia dah bagi waktu mula dan tempoh masa. Sekarang ni dengan konsep yang sama juga sebenarnya. Alright. Kita nak mencari waktu mula. Bagaimana kita cari waktu mula? Okay. Ada beberapa cara. Alright. Cara yang pertama, ada dua cara. Okay, saya dua cara yang mudah lah. Okay. Alright. Kita tahu waktu akhirnya ialah 10 April pukul 3 petang. Okay. 10 April 3 petang. Okay, tempoh masanya adalah 8 hari 6 jam. Jadi kita kena ingat, kita pecahkan juga ikut kotak. Macam mana contoh sebelah ni, saya ulang je semula balik. Okay, ini ialah hari, inilah jam, inilah minit. Alright. Waktu akhir, kita kena ingat waktu akhir. Okey, dulu kalau kita nak cari waktu mula, dia ialah waktu akhir tolak tempoh masa. Alright. Jadi waktu akhirnya ialah 10 April, hari ini 10 April, masanya 3 petang, 3 PM. Alright. Dan kita tolakkan dengan tempoh masa sini 8 hari 6 jam. Alright. Okay. Kena ingat, bila kita tolak, tengok sini, dekat bahagian jam ni. Okay, jam 3. Tapi 3 mana boleh tolak 6. Tapi kita kena ingat, 3 ni ialah 3 PM. Alright. Bila 3 PM, kita boleh tukarkan 3 PM ni kepada waktu antarabangsa. Waktu 24 jam. Okay, 3 PM kita tukarkan dia kepada waktu 24 jam menjadi jam 15.00. Jadi kita gunakan ini untuk menolak dalam ruang jam ini. So kita padam 3 ni, kita gantikan dia dengan 15. So baru kita tolak. Okey, sifar. Okey, 15 tolak 6 dengan 9. Okey, 10 dah 2. Bermakna tarikh mulanya ialah
Ini tarikh mulanya ialah, saya masalah lah. Okey. Tarikh mula, waktu bermula pemilihan ni ialah 2 April pukul jam 9 AM. 9 pagi. Sorry, pagi AM. Ini ialah waktu mulai dia. Okey. Mudah saja, kita tolakkan hari, kita tolakkan jam, kita tolakkan masa, dia akan jadi 2 April 9 AM. Alright? Itu yang mudah. Alright. Kalau kita nak, kalau ada yang nak gunakan cara yang kedua pun boleh, tapi saya rasa yang kedua ni mungkin ramai yang tak suka guna, sebab saya pun tak suka guna cara ni. Tak apa-apa, bukan tak suka, tak apa-apa, sebab takut dia lebih keliru, sebab dia menggunakan garis masa. Garis masa ni awak kena faham buat macam mana susunan garis masa ini. Okey. Alright. Garis masa kita ada waktu akhir, dan kita kira ke belakang, yang kira ke depan, sebab kita nak cari waktu mula, kita kena patah balik ke belakang. Kalau kita nak cari masa akhir, kita akan cari ke depan. Alright. Untuk cari akhir ni, okay, kita letakkan 3 PM 10 April. So kita kira hari dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8. So genap 8 hari. 8 hari maknanya kita kira balik, ini mula 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Maknanya 2 April. Dah betul 2 April. Okey. Macam mana pula dengan jam? Okay. Bila 2 April 3 PM, okay, 2 April 3 PM maknanya kita kena kira balik daripada 3 PM ini. Kita tengok balik sorry. Kita dah kira masa, kita dah kira hari, kita masa. Masanya 6 jam. Okey. Dan ingat, kalau kita bermula pada 10 April 3 PM, maknanya akhir di sini ialah 2 April 3 PM juga. Dan kita kena tolak 3 PM ini, kita tolak dengan lagi 6 jam. Maknanya 3 PM sama dengan 15.00 tolak 6 jam. Sama dengan 9.00 AM. Right? Kita kira tadi, kita dah kira tadi hari. Okay, 10 April 3 PM, 9 April 3 PM, 8 April 3 PM, 7 April 3 PM, 6 April 3 PM, 5 April 3 PM, 4 April 3 PM, 3 April 3 PM, 2 April 3 PM. Nampak? 2 April 3 PM. Dia ada baki lagi 6 jam. Kita kena tolakkan 3 PM tadi dengan 6 jam. Tukarkan 3 PM ini kepada waktu 24 jam 15, ditolakkan dengan 6 kat sini, dia akan jadi 9 AM. Okay, jawapannya sama. 2 April. Sorry, kan ni jawapan dia. Okey, saya silap garis. Jawapannya sini, bermula pada pukul 9 AM 2 April. Okey. Terus saya terangkan 7 contoh. Okey. Jika tak faham, okey, boleh terus tanya kepada saya nanti. Okey. Harap video ini membantu. Okey. Untuk tugasan, sila rujuk kepada Google Classroom. Saya akan beri sedikit tugasan di situ. Okey, kita berjumpa lagi pada kelas akan datang minggu depan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.